Okey gang, korang tahu tak apa tu penyakit HIV? Mungkin sebahagian daripada korang dah pernah dengar penyakit HIV ni. Tapi korang tahu tak apa punca dan penyebab serta kesan dia terhadap manusia? Okey, mari saya kongsikan. Okey, jadi apa itu penyakit HIV? HIV adalah singkatan bagi Human Immunodeficiency Virus, iaitu sejenis virus yang menyerang sistem pertahanan badan. AIDS dan HIV selalu dikelirukan. Mereka tidak membawa pengertian yang sama. AIDS adalah singkatan Acquired Immunodeficiency Syndrome, iaitu sindrom yang disebabkan oleh virus HIV. AIDS adalah keadaan di mana sistem pertahanan badan terlalu lemah dan memberi peluang kepada kuman-kuman yang biasanya tidak membawa ancaman untuk menjangkiti badan. Apakah pula gejala penyakit HIV? Jika seseorang dijangkiti penyakit HIV, pada tahap awal antara minggu kedua hingga minggu ke-6 berkemungkinan mendapat gejala yang biasa dikaitkan dengan jangkitan virus seperti demam, menggigil, ruam, berpeluh di waktu malam, lenguh badan, sakit tekak, kepenatan atau lesu, noda limfa bengkak, ulcer mulut. Selepas itu, kebanyakan orang akan melalui fasa di mana tiada gejala yang dapat dikesan. Walau bagaimanapun, virus HIV tersebut masih aktif dalam badan dan dapat melemahkan sistem pertahanan badan, terutamanya jika seseorang itu tidak menerima rawatan yang sepatutnya. Lama-kelamaan, apabila sistem pertahanan badan menjadi lemah, seseorang itu akan mengalami sindrom AIDS, di mana saya telah jelaskan sebentar tadi. Apabila kita dijangkiti oleh penyakit HIV, ia boleh menyebabkan pelbagai organ dan sistem di dalam badan kita terganggu. Sebagai contoh, sistem pernafasan dan organ paru-paru kita akan terganggu kerana terdedah kepada jangkitan kuman. Seterusnya, sistem saraf dan otak juga boleh rosak, yang akan menyebabkan pening, sakit kepala, sawan, penglihatan yang kabur dan masalah koordinasi badan. Seterusnya, sistem penghadaman. Ia akan menyebabkan pesakit hilang selera makan dan penurunan berat badan yang drastik. Di samping itu, pesakit juga boleh terkena jangkitan mata. Sebagai contohnya, virus cytomegalovirus. Dan akhir sekali, kanser. Kanser yang melibatkan sistem limfa, terutamanya kanser limfoma dan Kaposi sarkoma. Bagaimana untuk uji penyakit HIV? Jika anda risau terdedah kepada risiko jangkitan HIV, terdapat pelbagai ujian HIV dan tahap keberkesanan yang berbeza. Di nombor 1, Rapid Test Kits. Rapid Test Kits adalah cara ujian HIV yang cepat di mana keputusan dapat diketahui dalam masa 30 minit. Kit tersebut menggunakan sampel air liur atau darah. Jika keputusan ujian Rapid Test Kit menunjukkan reaktif atau positif, ia bermaksud anda mempunyai jangkitan HIV dan perlu menjalani ujian darah untuk mengesahkan keputusan ini. Jika ia menunjukkan non-reaktif atau negatif, anda perlu menjalani ujian yang sama dalam masa 6 bulan. Ujian HIV yang kedua pula ialah analisa darah. Sampel darah tersebut akan dianalisa untuk mengesan antibodi kepada HIV. Ujian ini efektif dalam mengesan HIV 3 minggu selepas seseorang telah dijangkiti HIV kerana sebelum waktu ini, antibodi mungkin masih belum terbentuk sepenuhnya. HIV dapat dikesan antara 3 minggu ke 6 bulan. Fasa ini juga dikenali sebagai window period. Jika anda risau tentang pendedahan kepada virus HIV, sila berjumpa dengan doktor secepat mungkin. Apakah aktiviti risiko tinggi HIV? Berikut adalah aktiviti berisiko tinggi untuk dijangkiti HIV dan merupakan punca jangkitan HIV. Yang pertama, mempunyai lebih daripada satu pasangan seks. Yang kedua, menjalinkan hubungan seks dengan pasangan yang positif HIV. Yang ketiga, hubungan homoseksual, terutamanya antara lelaki. Yang keempat, mempunyai pasangan yang melibatkan diri dalam aktiviti berisiko tinggi. Dan akhir sekali, penangil dadah
terutamanya yang mempunyai tabiat berkongsi jarum. Apakah cara pencegahan penyakit HIV? Jika anda terdedah kepada aktiviti berisiko tinggi, doktor boleh membekalkan rawatan yang dikenali sebagai post-exposure prophylaxis, iaitu ubatan pencegahan jangkitan HIV selepas pendedahan. Ubat ini hanya berkesan jika ia diambil dalam masa 72 jam selepas pendedahan kepada virus HIV. Jika diberi selepas 72 jam, kesan efektif rawatan tersebut menjadi kurang. Ubatan ini merupakan kombinasi 2 atau 3 jenis ubat yang perlu diambil selama 28 hari secara berturut-turut. Anda perlu mengambil nota bahawa keberkesanan ubat ini bukan 100% jika diambil dalam waktu 72 jam. Cara pencegahan yang terbaik adalah dengan mengelak daripada aktiviti berisiko tinggi. Dengar tu. Adakah penyakit HIV ini boleh dirawat? Setakat ini, tiada ubat lagi yang boleh memulihkan penyakit HIV sepenuhnya. Ubat yang wujud pada zaman sekarang berfungsi untuk mengurangkan bilangan virus tersebut dalam badan. Apabila kuman HIV dalam badan berkurang, komplikasi kepada sistem pertahanan badan akan juga turut berkurang secara mendadak. Kehidupan pesakit HIV terbukti bertambah baik dengan rawatan ubat post-exposure prophylaxis. Kesimpulannya, jika anda terlibat dengan aktiviti berisiko tinggi yang mendedahkan anda kepada penyakit HIV, segeralah berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan nasihat mengenai ujian darah dan rawatan yang bersesuaian. Akan tetapi, ingatlah, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Kita sebagai orang Malaysia, lebih-lebih lagi sebagai umat Islam, hendaklah menjauhi diri daripada aktiviti berisiko tinggi seperti ini. Okey, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.